Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa syafi'il muznibin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasurka yawma hadid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan mengurniakan kepada kita berbagai-bagai kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Dan kita insya-Allah sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Berapa hari lagi kita nak sambut lagi satu anugerah Allah kepada umat Muhammad. Yang setahun yang lalu kita tinggalkan, kita dilambai-lambai, diucap selamat tinggal. Kali ini tetamu agung akan datang kembali. Tetamu agung yang Allah bagi utus pada kita akan datang lagi, akan memberikan kepada kita peluang-peluang lagi untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, untuk kita mengumpul dana-dana akhirat sebanyak mungkin, untuk kita menundukkan nafsu syahwat kita yang sedang bermaharajalela, yang rata-rata telah menguasai diri kita sehingga kita lalai, alpa dan cuai daripada tanggungjawab kita untuk menjadi hamba Allah. InsyaAllah sebulan akan datang, beberapa hari lagi kita akan menerima sebulan. Kita akan masuk sebulan itu sebagai satu, kita akan terjun dalam sungai Ramadan, sungai yang akan bersih, suci segala kekotoran kita, dan kita akan menjadi malaikat untuk sebulan. Belajar jadi malaikat, bukan jadi manusia lah. Ada yang sekarang jadi manusia, ada jadi binatang, ada jadi harimau, ada jadi singa, ada jadi serigala. Kali ini kita nak jadi malaikat sebulan. Maka kita kena buat persiapan daripada sekarang. Bulan Sya'ban ini, bulan kita orang kata, kalau kita nak lawan lari ke garisan, bersedia, pang, dia tembak. Jadi ini bersedia lah ni. Ke garisan, bersedia. Kita dah mula dah, ada yang puasa-puasa dah. Ni ada yang hak puasa qada dulu, hak tinggal tahun lepas, bayar-bayar tiap-tiap. Kita nak menghadapi bulan ini. Kita pastikan hutang lama dah bayar dah. InsyaAllah kita masuk kali ini dengan kekuatan yang ada. Kekuatan kita kali ini dengan kekuatan jasad, kekuatan roh, kekuatan mental, akal, semua kuat. Sebab Islam datang nak membina insan yang mempunyai daya tahan. Sebab itu Allah mempadukan puasa ini sebagai satu kaedah untuk mewujudkan namanya daya tahan. Rukun Islam yang 5 ini sebenarnya tersirat dalamnya namanya daya-daya. Sebab tu kita ucap la haula wala, tak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billah. Daya dan kekuatan ada pada Allah. Jadi kita nak ambil daya kekuatan yang Allah sediakan bagi kita berdaya dan berkuat. Sebab tu kata masyarakat berdaya maju, daya. Kita jadi daya. Sebab itu pernah saya kata 5 rukun Islam yang Allah padukan itu adalah merupakan suatu modul latihan untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki 5 daya. Pertama, 2 kalimah syahadat melahirkan daya saring. Kita ada ulang daya saring. Umat Islam di akhir zaman ini hampir rata tak ada daya saring.
Anak-anak muda lagi teruk. Tak ada saring langsung. Mai kat dia tak kisah. Mai pondan dia sapu. Mai perempuan dia sapu. Dia tak fikirlah. Ha? Dia tak saring. Betul ke tak betul? Dia tak kira depan belakang, dia tak kira lah. Dia tak nak saring lah, baik tak baik. Sebab tu ditunjuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dihidang dua daging. Daging elok, daging tak elok. Tak reti nak pilih lah. Tak reti nak menyaring dah mana boleh ambil, mana tak boleh ambil. Jadi syahadah saring. Tuhan lain dari Allah, tolak. Ajaran lain dari Islam, tolak. Budaya lain dari budaya Islam, tolak. Pemikiran lain pemikiran Islam, tolak. Yang boleh terima Islam, Allah, syariat, tauhid Islam, saring. Kedua, semayang yang Nabi terima malam Isra' Mi'raj tu, itu melatih daya pimpin. Hidup kalau tak terpimpin, jadi macam binatang. Ikut suka tak pimpin. Kita lepas saja kambing kita, dia tak terpimpin. Kita lepas dia pergi, dia makan pokok kayu orang, dia masuk segala kebun orang. Bukan dia kira. Nampak? Hidup dia tak pimpin. Kita dipimpin. Dalam semayang, kita dipimpin. Semayang ada Tok Imam. Teruk-teruk Tok Imam. Kena ada juga seorang jadi Tok Imam. Tak kira. Yang terbaik dalam masyarakat, dia jadi Tok Imam. Ikut dia. Patuh dia. Selagi dia tak suruh buat maksiat. Dalam rumah tangga, suami pemimpin. Dengar cakap suami. Pemimpin. Jangan tak dengar. Dalam masyarakat, dalam negara. Semayang melatih daya pimpin. Puasa menahan diri. Ada perkataan menahan. Pasal apa dia suruh kita tahan? Makanan berlemak apa tahan? Orang yang liberal kata, ini seksa diri buat apa? Kalau tak ada makanan, puasa lah. Ni makanan berlemak-lemak. Pasal apa pergi tahan? Mereka cakap cara liberal. Kita melatih diri supaya tahan diri. Mana di saat-saat kita diuji, kita tahan. Sayang, ada orang diuji. Diberi permata, nah. Kita kalah. Sebab tu orang mengejar suatu kekuatan dalam dunia ini. Semuanya duduk kepada dunia. Kalau nak menguasai dunia semua, kena duduk pada mata benda. Mata benda yang bersinar-sinar, yang nampak. Semua. Kalau orang Cina, dia kata, kalau nak berjaya dalam dunia ni, semua budaya-budaya nafsu, ada tiga perkara Cina. Xiao, Hok, Lok. Xiao, Hok, Lok. Tiga benda. Xiao ni apa dia? Umur panjang. Cina, dia nak umur panjang. Apa boleh buat umur panjang, dia makan. Dia kata kalau cicak makan. Macam bewak aku makan. Asal umur panjang. Jual ubat dia, mesti umur panjang kalau jual dekat Cina. Kerana panjang itu penting pada dia. Dia tak? Dia sanggup pagi-pagi subuh pukul 5 keluar jogging lah. Kita duduk merekod lagi. Lepas jogging bawa anjing sekok. Takut orang jahat kan bawa anjing. Hok ni kekayaan. Dia akan guna masa selama hidup dunia ini cari kekayaan sebanyak mungkin. Cara betul, cara tak betul ke asalkan kaya. Hidup sekali dia kata. Kalau bertembak, tembak lah. Dia dapat duit. Tipu lah, belit lah. Dia tak kisah. Asalkan kaya. Ketiga, lok. Kuasa. Cari kuasa. Ada tiga benda ni. Umur panjang, ada kuasa, duit banyak. Apa lagi? Nampak? Ada satu bangsa lagi berfikiran. Ada kumpulan lain kata mesti ada 5 C. Kalau nak kaya. C pertama ada cash. Duit cash. Tak ada duit cash rasa macam bodoh hidup. Kedua kad kredit. Kad kredit platinum lah. Bukan hak jenis hak kad kredit murah no. Platinum. Warna hitam tu. Ketiga kondominium. Mewah pula. 1 juta. C nombor 4 car. Kereta mewah. Car tu mewah lah. Bukan jenis kereta macam cabuk macam kereta Alza tak mau lah. Kereta Koman dan C lagi club house. Kau boleh club ada club mana-mana masuk club.
Orang Melayu berpata, harta, takhta, wanita, permata, kereta. Tu Melayu. Orang Melayu. Semua tu budaya nafsu semua. Jadi Islam dia tahu kekuatan kita kalah dengan kalau diuji benar-benar macam tu. Tidak, sebab kita nak tu. Maka dia latih kita bulan puasa, potong nafsu sekejap sebulan, latih tundukkan nafsu. Keinginan dia jangan layan. Dari pagi sampai petang dia bukan. Sampai petang dia. Tahan dia nak ni. Macam-macam dia nak. Masa tu dia nak macam-macam. Kita latih dia. Lepas tu jangan, kau boleh jangan bawa pergi bazar Ramadan awal-awal sangat. Semua dia nak. Semua dia nak beli kalau boleh. Dia tanya semua. Jadi itu kata Allah padukan puasa itu nak membangkitkan satu daya dalam jiwa umat. Yang daya ini dah hilang dari umat akhir zaman. Tapi umat awal dulu kekuatan yang ni. Tak usah uji dia apa. Wanita cantik harta Nabi Muhammad diuji. Wanita cantik diuji, lantik jadi ketua. Orang main offer dia, Muhammad hang mau jadi apa? Muhammad, hang tak payah dakwah Muhammad. Hang nak jadi raja, kami lantik hang jadi raja. Raja Muhammad. Muhammad Syah ribuh lah nama apa pun. Hang mau anak dara cantik, sebut anak dara mana kami boleh pilih. Berapa orang pun. Hang mau harta, kami limpah harta semua bagi hang. Nabi jawab senang je. Kalau diletakkan matahari di kanan, bau kanan, dan dikirim bulan, bagi. Tu aku berhenti, aku tak berhenti. Di mana ini? Di mana kekuatannya? Tak sah. Bukit dia jadi bukit. Dioper tuan tunjuk bukit. Satu bukit Uhud. Semua jadi mah. Habis. Nampak depan, dia tak berani. Dia tak. Nampak tak? Di situlah daya tahan dia ada. Tak tahu uji dia. Dia menang. Hak lain semua uji. Kita, ya Allah, subhanallah, tu kita nak cari kekuatan daya tahan. Puasa niat, aku nak tahan, walaupun macam mana keadaan lapar, tak ingat orang dulu yang lapar. Nabi Muhammad semayang bunyi, batu-batu bunyi. Orang ingat Nabi apa ni bunyi goncang-goncang, bunyi batu-batu belaga. Rupanya diikat di perut dia batu. Tak makan berapa hari. Padahal dia kekasih Allah. Kenapa Allah latih dia macam tu? Maknanya kata, nak jadi hebat dan kuat, manusia kena susah. Manusia yang pernah susah akan menjadi manusia yang cukup hebat. Manusia yang senang dididik anak senang-senang, tak akan jadi manusia hebat. Ingatlah, manusia anak-anak tak jadi hebat kalau dididik dengan senang. Kita jadi macam ni pasal kita pernah dididik oleh mak bapak kita dulu yang susah. Kita jadi. Tapi generasi akhir zaman makin senang. Kata Ibn Khaldun, generasi manusia ada 4. Pertama, generasi pencipta sejarah. Pencipta ni dari benda tak ada, dia boleh buat bagi ada. Siapa dia? Tok nenek kita dulu datang duk tempat di kampung mana, duk lautan, tak ada tanah. Dia terokar tanah orang, dia tak kira tanah siapa. Dia tebas-tebas, dia buat dangau satu, buat pondok satu. Lepas tu dia cari makan kat lautan lah. Kali dia mohonlah tanah tu jadi milik dia. Sampai bertahun-tahun baru dapat geran satu. Dapatlah tengah relung. Dapatlah tanah tengah relung buat rumah. Dia sayanglah, dia teringat nak dapat tanah ni menangis. Dipatuk ulang kapak, ulang senduk lah, kena lipan, kena macam-macam. Jadi bila dia dapat tu, dia jaga geran tu, dia cipta sejarah dari tak ada. Dia tahu kesusahan itu, bila dia kenang, dia sayang sungguh. Jangan main-main, dia sayang sungguh dia nak dapat sekangkang kera. Tapi bila mai generasi anak dia, generasi duduk, pak dia buat rumah lah sikit-sikit, siap lah sebuah rumah kampung. Lepas tu pak dia mati, pesaka pak dia pun dibagi paraid. Jadilah generasi belakang tu pewaris sejarah. Hak pak dia dapat tu sejarah. Anak dia waris je, bukan cipta pun. Waris hak pak. Jadi rasa sayang, cinta tak sama macam pak dia dulu. Betul tak? Dia tak susah. Mai dia mati, cucu dia pula waris kat cucu. Cucu lagi ni kabur sejarah. Kabur ni macam kabur, tak nampak.
Jadi hak pak dia tinggal tanamlah pokok durian. Masa tu musang king tak ada lagi. Musang bulu ayam tak kot. Musang king tak ada lagi. Tak ada lah buah, tak ada, biasa. Tanam pokok kiyang. Dulu pokok kiyang duk. Apa-apa hak mamak tu. Pokok mamak tu apa. Orang panggil. Totong dulu, lama dulu tanam pokok macam tu. Mai generasi tu dia dah tak peduli dah. Kadang dia sewa lah kebun-kebun. Panggil Cina, sewa lah setahun ambil duit dulu. Pergi ambil lah buah semua. Dia tak rasa nak sini. Mai generasi keempat buta sejarah. Bukan kabur lagi. Buta, dia jual terus. Dia ambil jual lah. Tak mau duduk kampung dah, pergi duduk bandar. Dapatlah seketui duit. Pergilah bandar dengan ilmu yang tak ada. Cuba nak menega. Rugi habis. Balik kampung, tanah dah tak ada. Nampak? Nak duduk mana lagi? Daripada generasi yang dah makin lama makin tawak. Kita perah santan makin lama makin dah tak pekat dah. Tidak. Generasi akhir ni santan yang perah berapa kali tengah hampah. Sebab tu generasi yang mudah diuji-uji daya-daya tahan dah tak tahan dah. Ada peluang dia kata membujuk lalu melentang sapu. Hak lentang aku sapu. Jadi dia tak fikir. Tu dia kata daya tahan umat kita dah makin kurang. Maka inilah puasa nak bina balik daya tahan. Kita rasa tahan 12 jam tahan tak makan. Alah ni musim, sekarang ni dah musim panas sikit ni. Jadi bagus dia tahan, dia upgrade sikit. Panas tu. Nak kata, teruknya panas lah. Jadi, lagi kuat dia uji kita nak beri daya tahan. Tu puasa. 84, zakat. Zakat ni dia suruh apa? Suruh jadi kaya. Umat Islam jangan miskin. Miskin orang hina, orang pijak. Jangan jadi peminta sedekah. Islam tak mau. Jadi penolong, menolong orang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka bagi zakat lebih baik dari menerima zakat. Dia mahu umat Islam ada daya saing. Bersaing, berlumba-lumba menjadi kaya. Salah tak? Tak salah. Sebab tu dia suruh kita bekerja. Kerja kuat. Ada cari peluang. Peluang yang ada. Bina kekuatan. Baik jadi kaya. Lepas tu bantu. Kata, dunia qiwamu dunya bi arba'atin. Tiang dunia, tegak dunia kena 4. Nombor 1, alimun yasta'malu bi ilmi. Seorang alim berilmu yang mempergunakan ilmunya. Nombor 1. Kalau tak ada orang alim, susah juga. Adalah orang alim tak ada kita tak alim, kita didik anak-anak kita jadi alim. Pak dia tak alim, tapi anak dia banyak jadi tok imam, banyak jadi ustaz, alhamdulillah ada. Dia beramal dengan ilmu dia menyampaikan. Kita bukan alim. Adalah sikit. Macam saya bukan alim. Adalah ilmu sikit. Pergi mengaji 4 tahun. Dekat Mesir. Dapat sikit-sikit. Balik kembang-kembang, rendang-rendang. Sampai-sampai apa yang kita tahu. Ini ada. Jangan jadi alim. Ada ilmu, simpan ilmu. Tak mau. Tak mau. Kedua. Jahilun. La yasta'lifu ayyata'allam. La yastamni ayyata'allam. Orang jahil yang tak dia tak berhenti, dia tak sombong untuk belajar. Nombor 2. Dunia boleh tegak. Ada orang alim, mesti ada orang jahil. Kalau semua orang alim, dunia huru-hara juga. Pasal tak ada orang yang nak mengaji. Makin mengaji, makin kita tahu kita tak boleh. Kita tak boleh tanya orang lain. Kalau kita tak tahu, kita jangan jawab pandai-pandai jatuh hukum. Bila tak tahu, nak tunjuk alim, jatuhkan hukum yang tak betul. Kata orang lain tak betul. Padahal dia pun tak betul. Nampak? Berlaku satu ketika. Di Masjidil Haram, dia ada masjid. Dulu orang mengaji. Sudut sana, Tok Guru mengajak tasawuf. Sudut sana mengajak fiqh. Sudut sana mengajak hadis. Sudut sana mengajak Quran. Jadi dia tak ada macam ni. Di Masjid Haram tu macam-macam Tok Guru. Siapa berasa aku nak mengaji apa hari ni? Nak mengaji fiqh pergi sana ni. Aku nak mengaji tauhid pergi sana. Tak ada. Ada 2 Tok Imam. Ibnu Sa'di seorang dengan Said Al-Abbas Al-Maliki. 2 orang Tok Guru. Masing-masing ada alim semua 2 ni.
Ada Pok ni ada yang ta'asub dengan Tok Guru Ibn Sa'di ni, Ibn Sayyidi ni, pakat pi mengajak tak mau mengaji, kata orang tu tidak betul, tidak betul. Berlaku satu ketika hujan lebat. Bila hujan lebat, air mencurah atas Kaabah, keluar kot coromah. Dia coromah, air melimpah. Pengikut-pengikut yang daripada Hijaz yang berguru pada Ibn Abbas ni, pakat pergi pi matadah ayat hujan tu, pakat baju mandi sapu muka nak ambil barakat. Maka polis-polis jaga, haram syirik. Tak. Kini geram lah. Syirik. Lepas pun pi mengadu kepada Tok Guru lepas. Tok Guru kata, Tok Guru, kami mandi hujan, tiba-tiba mai polis halau kami, dia kata kami buat syirik. Macam mana ni Tok Guru? Betul ke? Tok Guru kata tidak. Berkat dia kata. Bahkan 2 kali berkat bermani ayat tu. 2 kali berkat. Pi mandi kita. Pi mandi lagi. Apa pun dah Tok Guru kata mandi je. Dak mandi. Yang geng-geng Tok Guru nak satu gino ni Saidi ni. Tok Guru depa buat benda syirik. Bid'ah semua ni. Dia tak. Lama-lama Tok Guru ni pun pi jumpa Tok Guru Ibn Abbas ni. Tok Guru sama Tok Guru pula pi. Dia kata, "Hai, awak hang bagi nak murid hang mandi semua. Tak ke perbuatan syirik?" Dia kata, "Siapa kata syirik?" Dia kata, tak ada, aku tak nak jumpa. Tak jumpa bukan mesti tak ada. Kau hang cari tak jumpa, ada benda tak jumpa jelas tapi kepahaman. Dia kata, okey, dia kata, Allah turun dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami turun daripada langit ayat yang barakah. Ayat hujan itu berkat. Ayat hujan itu barakah. Bila turun hujan, berkah. Sebab tu kadang-kadang kita boleh ambil ayat hujan untuk membuat ubat. Hujan dulu bersih lah ni hujan. Kita udara ni macam-macam. Asap-asap. Ayat hujan tu ayat barakat. Kemudian Allah cerita dalam Al-Quran. Rumah pertama yang dibina yang penuh dengan berkat adalah Baitullah. Jadi hujan berkat, Baitullah berkat, ayat hujan turun atas Baitullah 2 kali berkat. Berkat pertama ayat hujan, berkat kedua turun di Baitullah. Jadi 2 kali berkat, baguslah kita ambil berkat. Bila dengar tu, Ibn Sayyidi ni geleng kepala. Wah, dalamnya ilmu kau. Hang tak tahu jangan hukum. Kalau jangan hukum. Lepas tu dia kata begini. Kalau mereka pergi mandi tak pergi, polis-polis hambat pula. Hang kena pergi tunjuk kata benda ni tak betul. Hang pergi mandi sama. Hang pergi kena pergi mandi sama. Dia bilang, oi, Tok Guru bermandi sama. Baru betul. Dia pun rasa dia pun pergi mandi. Akhirnya, barulah pengikut dia. Oh, Tok Guru bermandi mana. Oh, dia betulkan balik. Itu kata kadang-kadang kepahaman kita, teman-teman kita sekarang ni tambah bulan-bulan macam ni, macam-macam timbul lagi. Buat yang ni bid'ah yang ni bukanlah. Tak baca Yasin lah tak lagi kan. Pada amalan kita tu dah berturun-kurun. Apa salah? Tidak. Malah bagi kita sempurna ni. Tak apalah, kita nak meningkatkan lagi. Kita nak buat kebaikan. Apa kebaikan kita nak buat? Aku nak baca Yasin lah. Buat benda lain lagi pun boleh benda tu kan. Tapi kata ilmu ni, kalau kita makin belajar, makin kita tak tahu. Ada orang berterang kat kita, tidak salah kan? Tak salah. Sebab itu apabila Nabi bertanya Bilal bin Rabah, pasal apa aku tengok kasuang berjalan dalam syurga, apa amalan hang buat Bilal? Hebat ni hang ni. Aku sembahyang sunat wudu. Sunat wudu tak nak dengar pun. Aku tak nak buat. Tapi Nabi tak kata haram sunat wudu. Nabi malah boleh buat. Tak salah kan? Nabi tak buat pun, tapi kata benda tu benda baik. Dan boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu kata kedua. Ketiga, tegak dunia ni. Nombor 3, ghaniyun sakhiyun. Ghaniyun sakhiyun bima'rufih. Orang kaya pemurah dengan duit dia untuk melakukan kebaikan. Ni macam kita. Bulan ni siapa yang ada kemampuan lebih nak taja buka puasa, nak taja more, aku tak mau share. Kita kadang-kadang kampung-kampung dia buat 15 rumah join 10 keluarga buat satu malam more. Dulu saya kampung-kampung itulah, keluarga 10 buat satu kumpulan. Kumpulan yang kaya sikit buat mi rebus, kaya sikit. Kaya lagi buat nasi minyak. Miskin roti canai. More miskin sikit, kumpulan miskin roti canai. Mudah dia kata.
Budak-budak pula, kata apa? Roda maut. Malah ni roda maut. Pandai pula tu. Jadi budak-budak yang nakal-nakal ni. Jadi dia ikut kumpulan yang mampu. Ada aku seorang ya. Tak ada siapa-siapa. Aku nak tajar. Aku tajar apa? Bubuk kacang. Bagi kos buat bubuk kacang. Mana? Ini orang. Kumpulan ni kena ada. Dalam masyarakat kita, kena ada kumpulan yang kaya, yang menyumbang. Rezeki ada dalam dia untuk orang lain. Ingat, dia bukan orang kata, oi, ni hak aku pandai cari. Tak. Allah pilih dia untuk menyimpan hak orang lain. Allah pilih dia, hang pegang. Dalam harta hang ada hak orang lain. Ingat, aku bagi hang pegang. Kalau orang lain minta, ada hak orang dalam harta kau. Kau tidak, kau tak tunai, aku tarik balik. Bagi kat orang lain pula. Sebab tu Allah boleh tarik bila masa. Yang keempat, orang yang fakir yang tidak menjual agamanya untuk dunia. Empat. Orang fakir perlu dalam hidup. Dunia ini akan jadi kurang kalau tak ada orang miskin. Faham tak? Tuan-tuan bayang kalau semua dalam dunia ni kaya, siapa nak buat kerja orang miskin? Siapa nak buat kerja-kerja yang bawahan? Pergi tebas rumput, cuci longkang. Nak kerja ni majlis bandaran. Siapa nak kerja majlis bandaran, tuan-tuan? Bandar tak ada orang kerja Dewan Bandaraya lah. Bawah ni aku cuci longkang, kutip sampah. Elok tak dunia? Kau semua kaya. Kacau. Di negeri semua orang kaya, kacau, tuan-tuan. Tapi bila ada orang miskin ni, maka di situlah ada pahala untuk orang kaya. Di mana pahala dia? Dia menyumbang tu dapat pahala. Peluang Allah bagi kat engkau pasal ada orang miskin. Dan peluang kau dapat pahala kalau kau tak menyumbang. Bila kau jumpa orang miskin, kau jadi rendah diri, kau tak sombong, kau dapat pahala. Tapi kalau kau sombong, kau dapat dosa. Di situ letaknya ujian kita bila ada kumpulan dua begini. Orang miskin pula, dia bila ada orang kaya, di situ letaknya ujian dia. Dia nak sabar tak dengan kemiskinan dia. Adakah dia nak ridha dengan apa Tuhan bagi kat dia. Jadi di situlah kehidupan yang lengkap. Tegak dunia. Jadi bila kita di bulan ni, disuruh kita merasakan bagaimana kumpulan-kumpulan ni hidup. Yang makan tak cukup, apa tak cukup. Nabi kata, tidak dikatakan miskin orang yang berjalan meminta satu suap makanan, dua suap makanan, sebiji kurma atau dua biji kurma. Bukan itu miskin. Tuan minta, bukan. Tapi dikatakan miskin itu ada orang yang keperluannya tidak cukup, tapi dia berusaha mencari untuk memenuhkan keperluan dia, bekerja apa upah, ada kerja apa di kampung boleh panjat pokok nyok, panjat. Ada kerja apa, rumah aku ni tirih, pi naik buah ratap. Orang ada kerja apa ni, apa pun dia boleh buat kerja. Tadi kita golongan ni tiba-tiba kita kata, hai, ini susah. Kita pun tanggung beras satu gundi. Bawa lah apa gula kan. Ni saya nak bagi kamu. Dia bersyukur. Dia tak minta. Tapi kita tahu dia tu perlukan benda tu. Ini ada golongan macam tu. Jadi kita pun ada tanggungjawab kita tentang membuat kajian. Dalam masyarakat kita ni, rumah-rumah hati ni ada beberapa orang yang teman-teman dekat bulan puasa kita nak bagi kat dia. Tanpa dia minta. Ini golongan yang kita keperluan ni. Bukan kedua kita minta. Tu Allah buat. Kita rasa kesusahan mereka, perasaan kita didik nafsu kita bahawa kita bersyukur apa yang Allah beri kepada kita dengan nikmat-nikmat itu. Ini puasa. Lepas tu dia jadi zakat. Zakat ni daya apa? Daya saing. Akhirnya rukun terakhir adalah haji. Haji itu dia nak bagi kita satu daya juga. Namanya daya juang. Daya juang. Kita hari ini Allah tarik daya juang. Sehingga Allah kata apa? Akhir zaman, hampir seluruh bangsa akan mengerumun kamu laksana orang yang lapar menghadapi sehidang makanan. Bayang tuan, orang lapar, kita bubuh nasi satu talam, buh berani tengah, buh keliling dia dengan kambing, buh kuah atas, orang ubi kentang semua. 5 orang mengadap tu, kawan ni aku nak tarik tak lagi, nak berebut, aku tak lagi, kawan ni sapu banyak, aku pula lapak ni, tak lagi nak lawan tarik ya, mai kat aku sini. Kata tak faham lah. Dia kata macam nasi tu tak cukup, 5 orang
Tapi kalau kita makan tak habis juga, dia tambah lagi. Tapi kata, awak ni dia bubuh satu laut tak bubuh seorang-seorang mengaji. Ni nak mula nak tarik dah. Kau ni tarik dah. Kau ni tarik. Kita nak bagi rasa sama-sama. Macam mana? Mereka kalau boleh nak makan dengan pinggan-pinggan yang talam-talam kali dapat. Musuh kamu akan menghadapi kamu macam tu. Pada ketika itu, lalu ditanya, Allah cabut rasa gerun dalam hati musuh terhadap kamu. Tak gerun lah. Dan dicampakkan rasa takut dalam hati kamu terhadap musuh pula. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Apakah umat Islam sedikit ketika itu? Tidak. Mereka bukan sedikit, banyak. Majoriti. Tapi mereka laksana buih-buih di dalam masa air banjir. Buih-buih di dalam lautan. Buih. Buih ya banyak. Lagi buih dipukul ombak kata sama balik. Sampai macam tu. Kenapa Rasulullah? Mereka telah dihinggapi satu penyakit, nama dia penyakit wahan. Al-wahnu. Penyakit al-wahnu. Apa dia wahnu itu Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit saudara kembang. Satu kembang. Cinta dunia lupa mati. Ini generasi cinta dunia lupa mati. Dulu generasi awal suka mati, benci dunia. Mereka pergi perang dengan harapan nak mati. Pergi perang tu keluar-keluar, doakanlah abang mati tak balik no. Lelaki kita kat sini, kau doa lah no, kau abang tak balik lah. Kita jumpa dalam syurga lah. Tu dia. Punya semangat tuan-tuan. Tak takut mati. Mereka mengharap dua kejayaan, sama ada menang, sama ada mati. Menang pun tak apa, mati pun tak apa. Kalau tak mati, menang. Kalau menang, tak mati. Mati pun tak apa. Jadi mereka tak takut kerana mereka mengharapkan syurga. Tapi kita hari ini nak berjuang, daya juang, berani. Nak duduk depan takut. Hampir dulu. Aku belakang. Hampir dulu. Hampir dulu. Kita suruh. Dulu Nabi, dia pergi dulu. Tengok, tuan-tuan. Daya juang. Umat Islam tak kuat. Nabi Muhammad, masa duduk di Mekah, kenapa Nabi pindah ke Madinah? Nabi tengok umat Islam tak kuat. Madinah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy dikuasai oleh pemimpin-pemimpin mereka, beberapa orang abu-abu yang kaya-kaya, Abu Hakam, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Banyak pak abu ni toke duit. Alung-alung ni, pak alung ni. Duit-duit banyak yang mereka ada dagangan musim masa mereka hantar satu kabilah pi berdagang di negara lain. Dikotai oleh orang, mereka keluar pemodal. Mereka jadi pemodal. Barang-barang mereka dibawa oleh kabilah-kabilah. Menega, buat balik duit untung, laba untung. Kekuatan ekonomi duduk tangan mereka. Sebab itu mereka ada kekuasaan politik. Mereka boleh cakap besar. Mereka tak boleh. Siapa beriman dengan Muhammad, siap kami seksa. Jadi banyak orang tak berani masa tu. Nabi tak ada dua. Kekuatan politik tak ada, ekonomi tak ada. Maka kalau Nabi duduk lagi di Mekah, Nabi tak boleh kembangkan Islam. Nak kembang Islam kena ada dua ni. Kalau kita ada dua ni terpegang, kita boleh kembang. Kalau kita tak ada dua tu, kita tengok tuan-tuan. Nak buat rancangan agama pun kita tak boleh dah. Pasal kita tak ada kekuatan. Maka Nabi tercari-cari, mana aku nak bawa Islam ni, benih Islam ni yang semakin mengucup, aku nak bawa mana? Maka berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Nak ambil benih-benih baik-baik. Siapa beriman dengan Muhammad, cerita Muhammad pergi naik langit, itulah benih yang baik semua. Hak beriman, hak tak beriman kita halau, kita buang-buang. Bawalah benih tu pergi tanam di Mekah, di Madinah. Benih itulah subur. Yang ni yang kuat. Maka bila Nabi membina di sana, Nabi dilantik menjadi ketua. Nampak tak? Yahudi terima dia. Bangsa semua di Madinah sudi terima Nabi jadi ketua. Kuasa dia pegang dalam tangan. Yang Cina kata tadi, Chiu, Hok, Lok. Tiga benda. Chiu, Hok, Lok. Kuasa, harta dan umur panjang. Nabi pegang kuasa. Yahudi duduk bawah dia. Macam mana dia nak kembali balik ke Mekah, nak ambil balik Mekah? Dia kena lumpuhkan kuasa ekonomi. Mereka jadi kuat sebab ekonomi kuat. Macam mana nak buat? Nabi wujud satu tim
Satu tim ni nama dia tim acah-acah. Mereka ni pergi ganggu pedagang-pedagang yang duk berdagang yang melalui kok Madinah. Bagi ganggu supaya mereka takut nak berdagang. Bila takut nak berdagang, pemodal-pemodal di sana tak berani hantar barang pasal tak selamat. Akhirnya ekonomi mereka lumpuh pasal duit dah habis. Duit-duit simpan dah habis. Duk Arab dagang baru tak boleh. Geng-geng ni pergi kacau. Dia acah-acah ya. Mereka macam orang kata jadi macam pengacau-pengacau jalan. Itu taktik tidak salah tuan-tuan. Dia orang kata apa? Nak melumpuh ekonomi mereka untuk kembali balik ke Mekah. Planning Allah pergi ke Madinah bukan untuk lari. Cabut lari tak balik dah. Nak balik-balik. Tapi orang kata unduk setapak, langkah dua tapak. Maka bila mereka ni pak-pak abu ni yang rasa tergugat ekonomi mereka, mereka dah mula takut siapkan batalion, ada orang ganggu tengah jalan umat Islam, kacau, kita perang dengan mereka. Jadi Nabi tak sangka sampai berita mereka hantar 1,000 orang nak serang. Pasal rasa terancam, ekonomi terancam. Orang kalau ekonomi terancam dia sanggup buat macam-macam tuan-tuan. Tuan sekarang ni kita bina ekonomi kita. Kita cross semua. Beli barang orang Islam semua. Kita jangan beli barang bukan Islam. Terancam tak tuan-tuan? Tuan-tuan, tempat-tempat mereka habis. Orang tak makan. Tapi kita tak boleh buat. Cuba kita pakat semua. Lumpuh tuan-tuan. Bila lumpuh, mereka akan cari jalan. Jangan bagi lumpuh. Mereka tipu kita. Buat barang, buh nama cak masjid, cak kopiah, cak apa. Padahal belakang tu siapa dia? Mereka tak bagi kita tahu. Cak Pak Haji. Okey. Tak azan dulu. Itu kata cara mereka buat nak bagi kita keliru. Okey, itulah. Kita minum dulu, insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anak ini. Ya Allah.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi pada hujungnya. Gitulah kita menghuraikan tadi syariat Allah. Allah memberikan rukun Islam itu bukan saja-saja, tapi ada hasrat tersirat di sebalik itu, yang kalau kita hayati betul-betul lima-lima itu, kita akan jadi umat Islam khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang ditampilkan kepada manusia. Tapi sebab kita dah makin longgar, daya juang kita dah lemah. Kita bagi kita sejarah, menceritakan pada kita apa yang kita rujuk pada sejarah. Bagaimana beberapa tentera-tentera Islam yang ditawan di kota Rom, dihadapkan di hadapan Raja Rom, di depan panglima Rom yang kuat. Panglima Rom yang cukup disegani, ditakuti. 3 orang tentera bawa, mereka ni ketua-ketua semua ni. Okey, dia bagi tawaran, hampa 3 orang ni, aku offer, siapa mau sokong masuk belah kami bagi pangkat, bagi salinan, bagi gaji, bagi semua. Tapi mula-mula 3, tidak, kau offer tawar mana kami tak. Daya tahan dia juga hebat. Okey, dia mula seksa seorang. Dia ambil seorang, dia masuk dalam tong, dia paku keliling dengan paku-paku 5 inci tu. Pang, puk, paku. Dia masuk dalam tong, tutup tong tu. Dia lepas dari atas bukit, turun ke bawah bukit, guling ni. Bayangkan tuan-tuan, isi jadi macam daging apa ni, sosis. Jadi sosis. Buat sosis hancur. Bayang guling dari bawah, buka. Tengok 2 orang lagi, tengok, wah, kawan kami dah hancur dah. Macam mana? Hampa 2. Hak seorang kata, saya tetap dengan akidah saya. Saya tak berganyak biarpun saya mati. Dia nampak dah ni ahli syurga dia ni. Dia ni mati ahli syurga walaupun hancur. Allah boleh kembalikan balik. Dia tu ingat dia akan menerima seksaan sama macam tu jugalah. Awak pula dia lagi. Saya tak mau. Saya sanggup. Sokong. Saya tak mau macam tu. Okey. Ajar dia kata, baik. Kita bagi dia tawaran dia. Lantik dia. Jadi satu jawatan. Bagi persalinan kat dia. Bagi segala anugerah kat dia. Pasal dia boleh sokong. Dia umpan dengan dunia. Lama-lama, panglima raja ni kata, tunggu. Sepatutnya ada pandangan, tunggu. Apa pandangan? Tunggu. Dengan mudah tunggu bagi kat dia macam-macam, sedangkan orang kita yang berperang, berjuang begitu-begitu lama, tak ada pun yang dapat macam tu. Dia main-main terus dapat naik. Macam kita lah, naik tingkatan kanan terus lah. Main-main masuk kita yang kerja lama macam naik. Kerja polis, constable, dia main-main naik-naik jadi apa superintendent terus. Tak cemburu kan? Nanti bahaya tunggu macam ni. Lepas habis, macam nak buat? Kita test dia dulu. Kesetiaan dia. Betul ke dia sokong? Boleh percaya kan ni? Gua telah percaya sama lu. Akhirnya macam mana nak buat? Kita suruh dia bunuh kawan dia. Kita test dia bunuh kawan dia seorang ni. Kalau dia betul sokong kita. Dia ni pun fikir, macam mana ni? Dia pun nak tunjuk dia setia betul. Nah bagi pisau dia. Dia pun bagi tikam kawan dia. Yang seorang lagi tu, maka matilah kawan dia di tangan dia. Dia ingat percaya lah. Tengok, aku setia, aku berani. Maka kata panglima ketua perang lepas tu, Tungku cuba fikir Tungku. Kawan daripada kecil berjuang sama-sama, dengan kelip mata dia boleh bunuh kawan dia. Ini kan pula kita ni yang musuh dia lama. Dia tak silap, Tungku pun dia boleh bunuh ni. Ni bahaya ni, orang macam ni kita simpan dia bahaya. Dia pusing kau tu balik. Boleh percaya ke ni? Bahaya orang macam ni. Tidak dinilai macam tu. Akhirnya betul lah, kita bunuh dia pula. Dia pun dibunuh, nampak. Dia mati masuk neraka. Dia mati kompong masuk neraka. Yang dua-dua tadi masuk syurga. Tengok. Jadi tu daya tahan kita, no? Daya tahan kita bila kita diuji. Kita keduk dimakan macam tu macam mana, tuan-tuan. Mereka mati tak apa, masuk
Hancur pi lah. Daging pun bukan dia nak sakit lah. Mula-mula dia yang sakit masa dulu. Dah mati tak apa dah. Cincang pi. Berapa 18 ke 36 pun tak apa. Itulah daya tahan mereka pasal mereka nampak syurga. Mereka dah tak takut. Kita umat akhir zaman ni tak tahulah, ya Allah jangan uji. Sebab tu bila Dajjal datang, Dajjal uji kita bawa ayak ya. Kalau bawa ayak ni boleh tahan. Dia bawa ayak yang ni mana boleh tahan tuan-tuan. Tengok kuning-kuning ayak ni boleh lagi. Tapi kalau dahaga, yang ni mah ayak dengan makan ni sedap lagi. Tengah dahaga dia tak nampak, nanti lemak lah, tak nampak. Yang ni mahal lagi. Sebab tu memberi minum orang dahaga lebih besar dari memberi makan orang. Dahaga. Boleh minum ayak. Jadi menunjukkan kata Dajjal akan uji kita di akhir zaman. Jadi kita takut tu yang kita siapkan hari ini. Jangan lupa dah. Baca selalu surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Kalau boleh hafal. 10 ayat yang belakang. Apa yang dua tu tak baca semua. Tak apa. 10 pertama, 10 ayat belakang. Benting kita. Kurang-kurang ada benting kita nanti. Kita nak hadapi Dajjal ni. Tu kata peranan semua tu. Jadi kekuatan kita mengamalkan rukun Islam ini bergantung kepada kekuatan rukun iman. Rukun iman yang 6 ni menjadi teras pada amalan ni. Kuat iman kita, kuatlah amalan kita. Kuatnya iman, percaya pada Allah, percaya pada para malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada qadar, menyebab kita rajin semayang, rajin puasa wajib, puasa sunat, keluar zakat. Pasal kita percaya. Kita dah mula tak buat jahat, kita percaya malaikat duk intip kita. Malaikat duk tengok kita. Kita percaya, maka kita nak buat malaikat duk tengok. Tapi kalau tak percaya malaikat duk ada, dia berani buat. Berani. Malaikat berada, mana ada pun. Tak ada apa tengok. Ya. Nampak? Itulah kekuatan percaya kepada rukun iman. Nak bagi kita kuat rukun Islam, maka kekuatan rukun Islam gantung pada kekuatan. Bila iman kita makin lemah, lemahlah masjid korang, semua korang. Pasal apa? Di situ letak dua-dua, rukun iman, rukun Islam. Ini kekuatan. Lepas tu baru naik ihsan nombor 3 tu. Barulah kamu sembah Allah seolah nampak Allah. Kau tak nampak Allah nampak kamu. Maknanya baru bila malaikat tanya apa Islam, apa iman, apa ihsan, gabungan tiga-tiga. Ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Tiga ni dia kena ada serentak. Ilmu, iman, amal. Nak masuk syurga. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. Kita ini nama memberi kabar gembira pada orang-orang beriman yang melakukan dan beramal-amal soleh, bagi mereka balasan Allah yang sangat baik, yang kekal mereka di dalamnya. Mana? Iman dan amal. Bila ada iman, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia ada iman? Dia tahu kata Allah ada, maka dia beriman dengan Allah. Dia tengok langit, tengok ni, Allah ada Allah di sebalik ciptaan Allah ini, maka dia percaya adanya Allah. Dia beriman dengan Allah. Bila beriman, dia akan semayang, dia buat ibadat. Tapi kalau dia tak percaya ada Allah, dia tak takut. Kita cerita lepas, tak takut ke ciptaan kubur ni? Dia tak percaya ciptaan kubur. Percayalah geng-geng LGBT pun dia kan percaya tak tahu kubur apa semua. Golongan liberal dia tak percaya ada hari kiamat. Dia tak percaya duduk dalam kubur. Sebab tu dia tak takut nak buat apa. Buat benda salah. Kita tengok ni bala Tuhan ni jaga. Tuhan baru ni angin putak dekat Penang. Tidak nak macam Toronto dia habis berguna dekat. Tapi Tuhan tunjuk sampai pantai dari tepi. Nampak tak? Tuhan tunjuk sampai dekat nak bangunan, dia nak hilang. Hai, warning kan ni? Dia warning kan ni? Kalau jadi betul dia angkat bangunan, tuan-tuan, Tuhan
masih sayang kita lagi. Mungkin di bumi ini masih ramai yang beriman, masih ramai yang semayang. Ini Tuhan kata mula-mula dia nak marah. Marah-marah dia nak sampai, tak jadi nak marah. Tak jadi nak marah. Dia kata, aku pernah terlintas nak turun azab kepada hamba-Ku di dunia ini. Tapi bila aku lihat orang yang mengimarah masjid, orang yang duduk membaca Quran, aku tengok anak-anak mereka yang duduk pergi belajar agama lagi, masih ada lagi. Mak bapak duduk marah, punting duduk marah, suruh pergi belajar agama. Ada 3 golongan, aku je tak jadi marah. Jadi orang tu apa? Reda kemukaan. Nak marah tadi, tak apalah, ada lagi golongan ni. Tapi tu yang kita bulan puasa rancakkan aktiviti ini. Aktiviti hidupkan malam, baca Quran, ajak anak-anak pergi supaya bumi ini disayangi Allah. Allah tak timpa bala kat kita. InsyaAllah kita selamat lagi hidup, masih boleh cari makan lagi. Kalau Tuhan timpa kita, apa daya kita? Kita tak daya nak melawan, tuan-tuan. Kita tak daya. Itulah kita sama-sama sambut bulan Ramadan ini. Tetamu Allah yang membawa berkat. Kita ambil keberkatan dia. Jadilah insan yang hebat, yang kembalikan daya tadi. Daya saring, daya pimpin, daya tahan, daya saing, daya juang. Haji ni daya juang. Macam mana juangnya seorang ibu bernama Hajar yang sanggup untuk anaknya berlari 7 kali mencari air, tak kecewa walaupun air tidak dapat. Akhirnya Allah keluarkan air dari kaki anak dia sendiri. Mana kadang-kadang kita berjuang untuk hidup, kita nak bangun hidup kita tak berjaya, tapi kita tabah membela anak kita masuk universiti, gadai apa yang ada. Akhirnya anak kita semua berjaya, kerja besar-besar. Mereka bantu mak bapak balik. Mak bapak pun dah tua-tua, barulah boleh rasa, bolehlah bawa kereta. Belilah dia beli kereta kat ayah dia. Ayah dia bolehlah naik kereta. Dulu naik apa, naik mutu kapcai pun tak boleh nak beli kadang-kadang. Ni anak-anak pasal keluarnya dari kaki anak dia melambangkan dari anak kita dapat kita balik hasil daripada ketabahan kita nak bagi anak-anak sekolah walaupun duit tak ada. Itu yang kita katakan, kekuatan tu kita fikir balik bina umat ni. Moga-moga kita kali ni kita perbaiki apa yang kurang tentu yang lalu. InsyaAllah azamkan beberapa hari lagi sambut. Saya mungkin bulan ni yang terakhir ni, lepas bulan puasa insyaAllah ada lah kan. Tapi maknanya kuliah tak nak. Saya sentuh kat diri bagi kekuatan kita sebelum nak melangkah masuk. Kita dah bina kekuatan zahir batin kita secukup menghadapinya. Moga-moga Allah merahmati, memberkati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan al